Assalamualaikum. Oh, Mazna. Waalaikumsalam, Mazna. Terima kasih. Terima kasih teman Kak Ti malam ni. Okey. Siang tadi, pagi tadi Mazna ada ikut live Datuk live Datuk pukul 11.30 dan juga Sembang Jutawan. Saya hari ni kerja biasa, jadi live Datuk tu saya sambil-sambil je, tengok dengar, tak fokus, tak boleh fokus sangat lah waktu bekerja. Sekejap tengok, masuk pun lewat. Sama juga dengan Sembang Jutawan. Lepas waktu kerja dah pukul 6 lebih baru saya join. Okey. Okey, teman saya dah habis tahu, Mazna. Teman saya, nanti saya sorang-sorang. Okey. Okey. Lagi malam ni dah sepakkan 27 hari bulan. Jadi digital ini 28 kan? Lupa lah. 28 hari bulan. Sekarang saya 27 pula. 28 hari bulan. Oh, tadi saya buat poster 27. Saya salah date lah. Salah date. Ini 28. Poster saya buat 27 hari bulan. Lupa, salah date. Saya tahu tadi saya buat poster untuk digital marketing ni, untuk buat live. Saya buat 27 hari bulan. Baru saya perasan sekarang ni. Sebenarnya salah date. 28 hari bulan sebenarnya. Okay. 48 digital marketing hari ni. Kan? Depan digital marketing hari ni. Alamak, salah. 47 ke penjualan. Ini 7 kan? Sekejap. Betul lah, ada 8. Saya buat poster salah date. Baru nampak ni. Apa lagi? Saya Zam. Assalamualaikum dari saya dan Datin. Waalaikumsalam, saya dan Datuk Zam. Terima kasih sebab masuk live saya ni. Petang tadi dengan Datuk Kak Sembang Jutawan. Petang tadi saya pun masa lambat. Tapi sempatlah dengan dengan celoteh daripada Datuk Zam. Petang tadi cakap penat, tapi masa sekarang belum tidur lagi. Tak apa. Teman saya live sekejap malam ni. Okey. Okay, malam ni topik 28 hari bulan digital marketing. Jadi kat poster saya tu saya buat pertama salah date 27 hari bulan, sebenarnya 28. Saya salah, baru perasan ni. Dan saya tulis kat situ, kat poster tu semua pasal berkenaan dengan FB, FBS, FB Story, FB Group, Marketplace. Sebab itu medium online yang saya selalu guna. Saya post selalu sebab post kooperatif, post produk, post video, semua kat FB. Jadi saya tulis kat FB saja. Saya tak ada tulis kat yang lain macam IG ke TikTok ke. Tak ada. Sebab yang tu jarang buat. Dia selalu lebih fokus kepada FB. Jadi sebab tu saya tulis kat FB, kat poster saya buat tu. Jadi digital marketing malam ni yang paling penting ialah kat buku ni main jutawan ni, How to Make Your First Million ni, bab 8 ni, dia sini dia ajar bagaimana buat nak create ataupun nak buat Facebook page like nak buka FB page macam mana. Kat sini kalau siapa yang belum ada lagi FB page ni, kalau tak ada siapa yang yang nak boleh tanya, yang dekat nak boleh bertanya kan, atau malu nak bertanya dan kalau Sembang Jutawan boleh tanya juga sebenarnya. Kat member, kat grup boleh tanya. Tapi kalau segan nak bertanya, boleh try buat dulu. Ikut saja dalam buku Main Jutawan ni, muka surat 105. 105 ada tunjuk step by step macam mana cara setting nak buat Facebook page. Try buat sini dulu. Sebab dia langkah dia dah tunjuk step by step. Senang saja. Kalau tak dapat juga boleh tanya kat grup Main Jutawan tu, tanya member macam mana nak setting. Jadi
macam mana nak setting, macam mana nak nama apa yang sesuai kan. Gambar dia ada dua. Gambar yang bulat kecil satu bawah, gambar cover background tu satu kat belakang tu. Nak guna gambar yang mana sesuai. Kalau produk banyak lebih pada satu, nak tak produk apa. Jadi apa lagi yang lain tu, kalau ada mungkin kesilapan, follow je arahan dia kan dekat FB page tu. Jadi masukkan maklumat detail, ada sebarang kemuskilan, ada sebarang tak tahu macam mana nak edit ke, nak sepatutnya tulis macam mana, tu bertanya. Ada kawan-kawan yang memang sudi sangat, memang suka sudi dan suka sangat tolong bagi tahu. Sebab kita orang ni semua nak share ilmu, nak bercerita, nak kongsi ilmu. Jadi kalau ada yang bertanya tu, memang suka sangat bercerita. Tahu kalau ada bertanya, saya tahu, saya jawab. Kalau saya tak jawab, ada orang lain, member lain yang jawab. Saya pergi Maznah. Boleh Kak, I support you. Terima kasih Maznah. Okey. Maznah dah buat live ke belum? Okey. Maznah dah ada FB page ke belum? Okey. Saya ada FB page satu, page Nohayati, ni page produk iHo. Lagi satu page menu jutawan Kak T. Satu lagi saya ada page Pulut Kuning. Saya ada 3 page yang aktif sekarang ni. Akan datang nanti, akan datang tu bukan lama lah. Nanti mungkin minggu depan ke, saya ada satu page lagi saya nak buat. Page yang ini khas untuk page gulai kawah dengan page sambal ikan bilis goreng. Ni yang saya buat. Saya nak buat page baru khas untuk page dan sambal ikan bilis. Tapi belum buat lagi. Mungkin minggu depan. Sebab saya ni dalam proses, minggu ni dalam proses nak buat sambal ikan bilis, dalam proses nak buat page. Saya try dalam IND sekarang ni. DSY cuti 2 hari tapi tak apa bersama DPSS pula besok 3 petang. DPSS ni apa? Dato' Zam. DPSS. Tapi dah apa ni? DPSS tu apa ni? Pula besok jam 3 petang. Boleh 3 petang esok saya cuti. Kebetulan saya cuti besok 3 petang. Tak kisah, jadi esok kat rumah je boleh tengok. Keberapa pun boleh tengok live. Okay. Saya sudah dapat semua alih-alih menuju ruang jika buat live lagi. Terima kasih Datuk Zam. Sambil berehat kat rumah. Tadi petang cakap nak kan. Sambil berehat kat rumah mengopi. Tengoklah live sementara sebelum tunggu masa tidur kan. Okey. Jadi sesiapa yang belum ada kedai maya, kedai online ni, FB page ni umpamanya macam kita buka kedai lah. FB personal tu untuk bersosial, untuk kita post apa kita masak, kita pergi mana, aktiviti kita seharian lah. Sebab dia bersosial, kita mana kita share lah, kita pergi mana-mana, kita ambil kita masak apa. Saya suka share juga. Kalau saya masak apa-apa, saya suka share, ambil gambar, saya cerita hari ni saya masak ini, saya masak nasi biryani. Apa lagi? Pergi jalan dengan Asana kan. Kalau ada apa-apa yang menarik, contoh ada yang offer ke apa, saya cerita, share kat FB personal saya. Supaya apa? Supaya sesiapa yang nampak positif saya tu, dia tahu, oh ada offer kat sana tu. Ataupun ada, kalau saya suka share masak apa tu, mungkin ada di luar sana dia tengok post saya, masa tu dia tengok fikir nak masak apa hari ni kan. Jadi bila dia tengok post saya tu, mungkin datang idea pada dia. Dia pun ikut juga saya masak apa. Saya masak nasi biryani, dia pun masak nasi biryani. Sebab dia pun terfikir-fikir nak masak apa hari ni kan. Jadi kita memberi idea pada orang, kita sharing pada orang. Itu FB personal, bersosial. Lepas tu untuk buat bisnes FB, buat satu FB khas untuk bisnes, iaitu kena buat FB page. Ni macam sepamanya kedai kita bukan kedai fizikal. Kedai fizikal tu senang orang nampak kan. Ada pintu, ada semua kan ada. Tapi FB page ni, kedai maya kita ni, maya orang tak nampak, dia online. Jadi macam mana kita nak beritahu orang ramai, nak beritahu orang ramai ni yang kita ada kedai, macam mana?
kenalah buat marketing, kenalah promote kedai kita tu. Kalau tidak, orang tak tahu. Sebab sebenarnya banyak sangat kedai online kan, yang tak nampak ni. Jadi bila kita dah bila sesiapa yang dah baru buat FB page ni, kenalah bagi tahu wawakan pada orang ramai. Dengan salah satu caranya buat page like. Kat sini pun page like ada tunjuk aja macam mana buat page like. Saya tunjuk di sini muka surat 105, cara buat Facebook page. Cara setting dia nombor edit Facebook page. Yang ni muka surat sebelah dia, muka surat 106, 107. Ini buat page like. Buat page like ni maksudnya kita nak memperkenalkan kedai kita tu pada orang ramai. Kita nak tarik orang ramai supaya nampak kedai kita. Beritahu dia orang yang kita ada kedai baru. Kita baru buka kedai kita ni. Sebab itu kita nak panggil seramai yang mungkin. Seramai yang boleh supaya dia kenal kedai kita, tahu kedai kita ada. Kalau tak buat macam tu, tak kenal. Orang susah nak nampak. Jadi sebab tu kena buat page like ni, memperkenalkan kedai kita pada orang. Ni page like bukan menjual tau. Kita menarik orang untuk mengenali yang kita ada kedai, yang tahu supaya kita ada kedai. Kalau nak menjual, kita kena buat FBX. FBX ni kena buat di FB page, tak boleh di FB personal. FB personal tak boleh, dia tak ada function untuk buat FBX. Jadi kita pentingnya buat FBX ni. Sebab FBX ni kita boleh, dia iklan berbayar lah. Berbayar, dia cost dia tu kita boleh tentukan sendiri berapa puluh kita nak. Mungkin boleh 100, mungkin boleh RM50, mungkin boleh RM10 ataupun RM15. Bergantung kepada bajet masing-masing lah. Kalau nak try, nak buat FBX kan, baru nak cuba, letak je dulu RM10, RM15, buatlah 2 hari, 1 hari kan. Nak try betul cakap, try error, betul boleh ke tak boleh pergi ke tak boleh, betul ke buat kan. Tak buat tak tahu. Bila dah belajar, dalam ni pun ada belajar. Cek prospek ni step by step dia tunjuk macam ni kan. Muka surat, sesiapa yang ada buku ni, buku melanjutawan ni, boleh muka surat 113, 114, 115, 115 dia sampai 117, 118. Banyak page dia. Ni step by step tunjuk ke sini. Kalau siapa yang baru nak belajar, try buat FBS, follow kat sini, arahan kat sini. Daripada situ dah dapat detect kat mana tak faham, bab mana yang tak faham, bab mana rasa macam confused. Yang mana satu patutnya klik, yang mana satu patutnya kat sini kan ada pilihan dia. Mana satu nak yang bagusnya, nak kena klik, nak kena tekannya. Jadi daripada situ bila dah belajar, try buat, baru dapat detect. Oh, aku sebenarnya tak faham bab ni. Ni sekarang ni sebenarnya kat sini bila sampai kat sini nak klik kat mana. Bila dah masa buat kata, barulah bila kita ada pertanyaan nak tanya pada sahabat-sahabat lain dalam grup MND Tawan. Bila kita dah tahu kat mana kelemah kita, kat mana kita tak faham, baru kita boleh bertanya. Kalau tak buat kan, dengar saja orang ajar, dengar sahaja orang bercerita buat FBX, tapi tak pernah buat, tak pernah cuba buat untuk produk sendiri, untuk bisnes sendiri. Jadi takkan faham. Takkan tahu mana bab item yang tak jelas tu. Jadi kena try buat FBX. Letak dalam seminimal yang boleh. Try dalam 2 hari, 3 hari. Semasa buat tu pun dah dapat detect yang mana tak faham, yang mana tak faham, boleh tanya. Lepas tu tengok dulu result dia macam mana. Kan? Bila dah okey, semua dah boleh, boleh ups kan, letak duit lebih sikit kan. Sebab dia cost marketing 10% daripada target jualan. Kalau contoh target jualan tu 1,000 sebulan. Contoh saya tak sikit 1,000 sebulan. Jadi 10% daripada 1,000 tu bersamaan dengan RM100. RM100 ni kita tepikan untuk kos marketing. Kita boleh guna daripada RM100 tu, tak perlu guna RM100 semua.
ambil dalam RM20 ke RM30 ke untuk buat ABX. Jadi kena buat sendiri juga dulu. Kalau bila buat sendiri baru tahu. Saya pun dulu macam tu juga. Saya buat ni kenapa tak boleh? Try buat, lepas tu tak tahu nak bayar macam mana kan. Lepas tu dah bahagian avatar nak pilih prospek itu kan. Kat mana nak klik kat mana ni? Sepatutnya ada bahagian pilihan dia nak pilih yang mana satu. Lepas itu kita tahu dah, oh bahagian ni semua saya tak faham. Bahagian itulah kena tekankan, bahagian itulah kita kena tanya pada orang supaya kita mahir, supaya kita betul-betul faham. Lepas tu buat lagi. Bila dah tanya, orang dah beritahu macam mana, orang dah share macam mana kan. Lepas tu try buat lagi sampai betul-betul pandai. Bila dah betul pandai, dia betul mahir, barulah boleh upkan kos berapa. Kos sebelum ni cuba RM15 untuk 2 hari. Mungkin nanti dah rasa boleh, dah pandai dah ni rasanya. Dah cuba letak RM50 untuk 7 hari. Contoh macam tu. Jadi target dia lebih besar sikit. Dan nak buat ABX juga, bukan nak buat terus macam tu je, tak boleh. Mesti nak standby, copywriting yang bagus. Copywriting ada bab copywriting. Dah sebelum ni dah belajar copywriting tajuk berapa bulan copywriting penjualan copywriting tajuk bab 6. Kena buat standby kan copywriting dulu, standby kan gambar yang cantik. Kalau ada video lagi bagus. Dia tunjuk video sebab orang zaman sekarang ni dia pada gambar dengan video, dia suka tengok video. Sebab dalam video tu dia bertengok pergerakan produk kita. Lepas tu dalam video tu juga dah ada terus nama kempen kita, harga, offer, macam mana kandungan itu kan, semua dah nampak jelas. Jadi daripada poster ataupun pada video tu dia dah faham dah apa yang kita nak sampaikan. Kena setting cantik, kena gambar yang cantik. Jadi nak buat gambar yang cantik tu macam mana? Kena buat try guna cover. Tapi masa dah nak buat cover pula, kena belajar buat cover. Banyak perkara kena belajar sebenarnya kan. Nak buat, bukannya boleh nak buat ABX tu boleh buat, tak boleh. Mesti ada perkara item yang kena standby kan dulu, yang kita kena buat dulu, sediakan dulu, baru boleh buat. Kalau bahan ni semua kita tak standby, macam mana kita nak buat ABX kan? Contoh juga kalau nak masak kena sediakan bawang, kena sediakan minyak, kena sediakan bahan-bahan untuk masak. Kalau nak tiba-tiba nak masak, bahan tak ada, tak boleh buat. Sama juga ABX, kita kena standbykan operating, kena standbykan gambar, kena standbykan video kan. Jadi baru boleh buat ABX. Yang dalam proses nak sediakan bahan tu semua tu kena belajar semua. Dah setiap bahan tu semua tu, operating, cover, pergi video semua tu kan, ada akan manager tawan ada ajar. Dan setiap topik tu ada dalam buku manager tawan yang dia ajar sebulan 3 kali oleh Datuk Suhaili, mentor manager tawan ni. Jadi sebenarnya dalam dunia bisnes, dunia usahawanan ni, dia banyak perkara yang kena belajar. Dan dia ilmu bisnes ni sangat luas. Tak ada orang cakap aku dah pandai tak perlu belajar. Mentor pun ada guru kan, mentor pun belajar. Kita belajar dengan mentor pula. Jadi bila kita dah belajar dengan mentor, kita pula ajar dengan orang lain supaya kita lebih bila kita belajar dan mengajar, kita lebih faham lagi. Sahabat saya Tuan Sazuki salah sebab saya Tuan Sazuki muda. Siapa ni lain tak cun. Okey. Banyak pun tak akak. Okey. Jadi digital marketing, itulah saya lebih kepada FB. Okey. Kalau buat ABX ni pun saya pernah juga buat, try buat kan. Pernah banyak kali juga buat. Itu pun nak kata pakar tak jugalah kan. Jadi yang lebih penting marketing ni, digital marketing ni lebih kepada nak kumpul data, nak kumpul database. Sebab nak buat operating, nak post kat FB page tu, nak post kat marketplace, lagi nak post kat FB group, nak ada operating. Operating, dalam operating juga nak post tu perlukan juga pada
database ni ataupun avatar kita ni perlu juga. Nak tuju pada siapa? Kooperatif tu nak tuju pada siapa? Tuju pada rumah ke, remaja ke, golongan korporat ke. Jadi kena faham, kena fokus yang sasaran kita tu siapa. Jadi banyak juga saya baca dekat FB about cooperating, baca cooperating, CTA tak ada. CTA ni selalu orang lupa tulis. Saya pun pernah juga, saya tulis about cooperating, saya post. Tapi bila saya tengok balik, alamak, tak ada CTA kat belakang, tak ada CTA kat bawah tu. Jadi orang nak contact siapa, nombor telefon WhatsApp pun tak letak. Jadi kita boleh edit balik tercepat sangat post. Tak check betul-betul dulu, CTA tak ada. Jadi daripada CTA ni, kita letak CTA penting tu untuk memberi arahan pada orang yang dah baca posting kita tu nak buat apa. Biasanya kalau saya tak nombor WhatsApp, link WhatsApp tu www ni kan, ataupun tak bit.ly. Saya kalau bit.ly -kat T, dia akan klik kat situ, dia terus akan pergi WhatsApp saya. Tu bit.ly. Ada sesuatu, ada yang lain tu www, macam biasalah www.whatsapp.com.my tu kan. Ataupun saya ada link bit.ly straight tu, apa bagi tu yang 4 garis tu, kat T tu pun akan terus pergi kepada WhatsApp saya. Saya lebih gemar kepada WhatsApp. Ada juga, boleh juga CTA pergi ke Messenger, CTA minta pergi ke email, klik email. Tapi saya lebih suka kepada WhatsApp. Jadi bila pergi WhatsApp, kita boleh automatik dapat nombor telefon dia. Bila customer tu, suspect tu klik pada link WhatsApp kita, automatik kita dapat nama handphone dia. Daripada situ kita dah boleh berkenalan dengan dia, tanya. Kalau saya pun tanya nama, sebab nama telefon dah ada, cuma nak tahu nama dia, lepas tu dia duduk mana. Itu dua ni kan. Sebab bila saya tahu nama siapa, duduk mana, kita boleh terus save terus. Kalau saya kan guna WhatsApp Business. WhatsApp Business bagus tau untuk sesiapa yang usahawan ni. WhatsApp Business, sebab bezanya dengan WhatsApp biasa ialah yang penting kita guna label. Label. Bila dia bertanya pada kita satu produk, kita boleh letak label dia. Label, contoh saya letak label new customer, ataupun letakkan saya pun ada banyak produk. Jadi dia bertanya produk apa, saya tu letak produk apa dia letak. Saya klik kat label tu supaya saya kenal, boleh detect dia ni yang mana, dia ada color kat situ. Itu salah satu kelebihannya WhatsApp Business. Jadi sesiapa yang belum ada WhatsApp Business, kalau dia berniaga, usahawan tu kena download, tukar pakai WhatsApp Business. Dia banyak kelebihan dia. Selain pada label tu, dia juga katalog produk. Jadi betul boleh masukkan produk dalam katalog tu. Dia ada link katalog. Kita boleh share juga pada kat group, kat member yang mana tu kan. Yang mana siapa-siapa yang kita nak share, kita hantar pada link WhatsApp tu, dia akan boleh dia klik, dia nampak semua produk kita dalam katalog kat WhatsApp tu. Itu kelebihan dia. Ada lagi kelebihan dia WhatsApp Business ni. Ramai juga yang tak tahu WhatsApp Business. Dia berniaga tapi tak guna WhatsApp Business sebab dia tak tahu. Apa ni? Subhana dia keluar. Sata Umihana dari keluar. Rohana, Assalamualaikum Rohana. Rohana Tamsu. Rohana jual sata je. Best sata. Saya kalau pergi ke Mersing selalu beli sata. Tapi keluar saya jarang pergi. Sebelah Kelong dari Pontian. Dari Tak Cun. Okey. Mana Linda Zalin? Tak masuk Linda Zalin. Saya nak tunjuk barang Linda Zalin dah sampai sebenarnya. Okey. Jadi sesiapa yang sahabat-sahabat saya, terutama dalam tim manajemen ni,
bertukarlah. Kalau tak ada page, buat page. Lepas tu kalau WhatsApp tu guna WhatsApp business, banyak kelebihan dia dibandingkan dengan WhatsApp biasa. Tu je. Cuba dua ni dulu. Cuba ni dulu. Kat WhatsApp business tu masukkan katalog. Update katalog produk-produk situ semua ada. Siapa lagi ni? Junaidah Johar. Hai Kak Junaidah. Oh. Kek Junaidah, kek pisang Junaidah Moist tu betul, sedap betul. Nanti Kak Yati nak order itu sampai yang Junaidah bagi free tu kan. Sekejap dia habis, tak cukup makanan anak-anak. Nanti saya order lagi. Nak tanya Jun yang Jun memang jual bekas kecil macam tu, yang saiz macam tu ataupun ada saiz besar? Masa ada bekas yang besar ada tak? Okey. Terima kasih join saya. Junaidah Johar. Ni pakar buat kek pisang moist. Memang sedap. Kak Yati memang suka kek pisang. Bukan semua kek pun Kak Yati suka sebenarnya. Tapi kek pisang Jun ni memang betul moist, memang sedap, lembut. Manis dia pun manis sikit lah, manis ujung lidah je, tak manis sangat. Memang sedap. Saya pernah makan kek pisang lain tu. Biasa kan ada beli yang panjang macam tu RM10 kan. Tu okey juga, tapi masa makan tu rasa dah sedap lah. Tapi bila makan kek pisang ni Jun ni, wow, lagi sedap. Kan? Sebab sebelum tu tak jumpa lagi yang sedap. Jadi yang tu masa tu makan tu dah sedap. Bila berjumpa dapat makan kek pisang Jun pula, lagi sedap. Okay. Nak tunjuk pun bekas dah habis dah. Okay. Itu ada bekas dia. Okay. Jadi terima kasih Jun tengok live saya. Nanti kalau Jun buat live, beritahu saya support Jun pula. Okay. Okay, itu saja malam ni. Saya nak share berkenaan dengan digital marketing ni lah. Digital marketing ni saya nak share yang biasa saya buat lah. Saya buat yang selalu saya posting kat FB lah. Dan kat poster saya pun tunjukkan, saya tulis kat FB. FB semualah. Dan dia ada formula. Bukan tak boleh langsung post business dekat FB personal. Boleh sebenarnya. Cuma dia ada had dia ada formula dia. Formula dia 4W 1H Saya tengoklah 4W1H. Bukan 5 kali satu hari sekurang-kurangnya 5 kali. Dia sebesar 10 kali 10. Oh ya, dia sebesar 10 kali 10. Okey. Bila nak cuba Aulurapan. Mana Aulurapan? Bila lagi nak cuba Aulurapan. Saizan. Aulurapan ni apa? Datuk saya Aulurapan ni apa Nanti saya cek. Kat grup ada post kan. Sebelum saya ada pernah nampak ni Aulurapan. Okay. Ada saya besar 10 kali 10. Oh, okey. Ni besar sikit. Puas sikit makan Jun. Nanti kat dia order yang ni lah 10 kali 10. Okey. Nanti kat TPM Jun nak yang 10 kali 10 ni dia besar sikit lah. Yang saya kecil tu tahu saya berapa. Okey. Formula dia untuk post kat FB personal dengan FB page FB page. Satu lagi saya nak share kat FB page, gambar background yang belakang tu, kat atas tu gambar background yang atas tu, dia mesti letak gambar yang sesuai dengan produk yang terjual kat FB page tu. Contoh kalau Kak Jun jual FB page tu untuk kek pisang moist kan. Jadi gambar belakang background atas tu yang besar tu kan, mesti yang berkena-mengena dengan kek atau gambar kek terus, gambar kek dengan pisang, dengan buah pisang ke kan. Macam tu. Dengan bekas, dengan gambar kek, dengan buah pisang. Itu dah cantik dah. Okey. Yang sesuai dengan produk kita dalam tu. Kalau jual apa, kalau jual apa lagi, kalau jual kosmetik, letak gambar kosmetik yang dijual tu.
Macam gambar apa lagi ya? Yang sesuai dan gambar tu mestilah cantik. Lagi elok kalau ada kedai Shopee, letak link Shopee, link kedai Shopee di gambar tu, di gambar tempat yang saya ada kat page saya ada saya tunjukkan. Saya ada gambar kopi Mikef, lepas tu saya ada letak link kedai Shopee saya supaya bila orang tengok kedai FB saya tu, dia akan nampak link Shopee saya. Jadi automatik dia akan tahu ni produk ni ada juga di Shopee, dan link Shopee tu saya letak sekali nama kedai Shopee tu, supaya dia boleh untuk information, untuk beritahu dia lah yang kita ni ada kedai Shopee, dan produk kita tu pun boleh dapatkan juga di kedai Shopee. Letak sekali link situ. Okey. Allah beri sedap. Okey. Okey, Jun. Okey. Berbalik semula kepada post ni. Jadi kalau yang FB page ni kedai. Jadi kedai untuk bisnes. Jadi berapa kali kita post berkenaan dengan bisnes kita tak ada masalah. Satu hari 10 kali ke, satu hari 15 kali ke, tak ada masalah. Boleh post berapa banyak kita nak. Nak post video, nak post testimoni, nak post behind the scan. Contohnya behind the scan maksudnya kalau Jun tu boleh tunjuk pergi beli pisang ke, pilih pisang yang mana elok, sharing macam mana pisang yang elok nak buat kek, ataupun pisang jenis apa yang elok, yang sedap untuk buat kek. Bukan semestinya nak tunjuk gambar kek saja. Behind the scan tu penting juga. Sharing ilmu kepada orang. Jadi ramai di luar sana tak tahu pisang apa yang sesuai untuk buat kek, pisang apa yang sedap untuk buat kek. Dia tak tahu. Tapi kalau Jun boleh share, tunjuk masa pergi beli pisang tu, contoh pergi beli pisang tu buat video. Beli pisang ni cantik, pisang ni nama pisang ni sedap, ini sedap buat kalau buat kek, macam tu. Behind the scan kan. Lepas tu lagi tunjuk apa ni, nak tuan daun loyang tu kan, nak masuk dalam oven tu, cakap tunjuk macam kek tu nak dibakar kan, tunjuk juga betul, buat video macam tu. Tak perlu tunjuk step by step resipi tu kan. Jadi biar orang nampak ceritanya, dia tak menjual, cuma kita sharing konten tu, kita sharing cerita kan, apa yang selalu buat kan. Okey, jadi itu menarik orang juga, menarik engagement kita juga, menarik orang untuk suka tengok page kita juga. Okey. Okey, Jun. Behind the scan tu penting tu, behind the scan. Tunjuk cara-cara ataupun buat video tu timbang barang, ataupun tunjuk video cerita pasal tepung apa yang sedap nak buat kek, ni. Adakah semua tepung boleh guna, ataupun ada tepung jenama tepung tertentu yang sedap, yang paling sesuai buat kek pisang. Itu boleh salah satu konten juga yang boleh cerita kat FB page. Dan setiap kali kita cerita kat FB page tu, kita share kat FB personal kita. Share kat FB personal kita. Share kat, kalau ada TikTok, share kat TikTok. Kalau ada IG, share kat IG. Tapi dia bermula daripada FB page kita, supaya daripada bila kita share kat FB personal, orang akan tahu kita post daripada FB page kita. Kalau daripada post kat IG pun sama juga. Kita share daripada FB page, post kepada FB group kan. Jadi kita nak dalam masa sama kita nak tunjukkan kepada orang, nak memperkenalkan kedai kita kepada orang. Sebab bila kita post bermula daripada FB page tu, dia akan keluar nama FB page kita tu. Okey, nak seluar infrared untuk pengaliran darah kita. Seluar legging aja. Seluar infrared untuk pengaliran darah kita. Nanti saya baca post kat manager tamu ada kan? Seluar berubah dari BE International. Okey. Nanti saya baca info dia lagi daripada kat manager tamu tu, ada post ni. Pasal saya pernah nampak Alora. Okey. Dan sebagai idea lah.
Jadi kembali balik nak post ni, so kat FB personal kita sekurang-kurangnya 5 kali satu hari. Pagi dalam pukul 10 lebih kurang, tengah hari, petang dan malam. Jadi daripada 5 kali post ni, 4 kali tu berkenaan dengan aktiviti kita seharian, ataupun kita boleh, kalau kita tak ada idea nak post aktiviti kita apa hari ni, kita boleh share je, ambil daripada mana-mana, Google ke, TikTok ke, IG ke, ataupun daripada FB orang ke, kita share je. Kita share supaya FB kita tu aktif, supaya kawan-kawan yang friend kita tu selalu nampak post kita. Tak kisah walaupun kita ambil daripada YouTube ke yang baik-baik, kita share pasal berkenaan dengan agama kan, ceramah, ataupun kita post gambar yang cantik, pemandangan cantik, boleh juga. Tak sebetulnya kita nak post setiap hari ni makan pagi makan canai, tengah hari makan nasi lauk kari ayam, petang makan petang ke kuih. Tak perlulah kan. Kadang kita ni memang tak ada idea nak share sebab kita tak ada buat apa-apa mungkin kan. Jadi kita boleh ambil share daripada mana-mana. FB kawan-kawan kita pun kita boleh share, daripada YouTube boleh share. Ada perkara-perkara yang baik yang kawan-kawan kita post kat FB diorang tu, kita boleh share balik, supaya kita nampaklah aktif ya. Kawan-kawan FB friend kita nampaklah kita ni aktif, ada wujud, tak diam saja. Dan kena juga dan satu kali daripada 4 kali ni, satu kali kita post bisnes. Tapi jangan hard sell, jangan tunjuk hasil sangat. Macam contoh macam ni, contoh kita okey, kopi ni sedap, kopi garang buluh ni sedap, dia banyak hasiah, bagus untuk kecil manis, beli sekarang sekotak RM30 saja. Tak boleh lah macam tu. Walaupun kita sekali post satu hari kat FB personal, tak boleh, itu hard sell. Nampak sangat kita nak menjual, macam terdesak sangat nak menjual, walaupun sebenarnya kita nak menjual, tapi tak sesuai hard sell. Kita walaupun 5 kali ni, 4 kali kita pun berkenaan dengan aktiviti biasa, sekali ni post bisnes, tapi gunalah konten ataupun soft sell. Tak nampak sangat menjual. Sebab orang kalau FB personal ni, kalau asyik buka tengok live kita ni, tengok sampai ke buah dia keluar, buah dia kat Facebook dia orang, kita ni menjual, dia jadi menyampah. Asyik menjual je kan, dia menyampah. Itu dah idea baru. Okey. Assalamualaikum. Datin Ira. Assalamualaikum, selamat malam Datin Ira. Tadi saya tengok Datin Ira tadi kan dia buat live kan, tapi saya tengok malam. Selepas live Datin Ira buat live, baru saya tengok. Terlama tak tengok Datin Ira buat live. Saya tengok kat FB Datin Ira pergi jalan sana, jalan sini, lepas PKP seronok kan. Saya tak boleh balik lagi, kampung pun belum balik lagi. Okay. Jadi bila masa sesuai kita nak post pasal bisnes ni kat FB personal, daripada 5 kali post ni, terpulang sama ada pagi sekali kita post berkenaan dengan personal, yang 4 kali tengah hari, petang malam, jangan post lagi, tak sesuai lah, post yang lain pula. Ataupun yang ni berkenaan aktiviti kita, aktiviti yang petang kita post berkenaan dengan bisnes kita sekali. Malam lagi post yang biasa-biasalah. Sekurangnya 5 kali, 4 kali. Kadang-kadang orang busy dah, dan nak post sekali pun susah dah kadang satu hari kat lebih personal. Tapi biasakan cari masa. Kalau tak ada idea nak tulis apa, nak buat kepentingan apa, share dengan kawan. Tengok FB orang lain kawan kat group ke kan, group member, share yang menarik, yang ada ilmu kan. Contoh kata-kata nasihat pasal berkenaan dengan agama, share dia, post dekat FB personal. Tak ada masalah. Takkan aku nak post apa aku nak buat aje kan. Yang penting nampak FB kita tu hidup. Jadi member kawan-kawan FB kita tu nampak kita selalu post, mana kita aktif kat FB, aktif kat media sosial, dan selit-selit juga dengan konten-konten berkenaan dengan produk kita.
Tapi elakkan hard sell. Sebab orang tak suka hard sell, menjual, nampak sangat menjual kat FB personal. Tapi kalau di FB page tak apa. FB page tak apa. Kita berselang-selangkan bagi konten, share video, buat scan video behind the scan, scan the behind tu. Lepas tu buat copywriting, ringkas, post produk, buat cover, post gambar produk cantik, buat cover. Lepas tu buat soft sell. Lepas tu sekali-sekala tu, satu hari sekali ke, boleh buat hard sell. Tu bagi letak harga tu, boleh juga. Tapi jangan setiap kali post tu buat cara hard sell. Jadi orang tak suka juga. Orang annoying. Oh ya kah? Thank you. Okay. Sekali-sekala boleh buat hard sell. Tapi biasa banyakkan yang bagus kita buat soft sell. Down kita share content berkenaan dengan produk kita lah. Macam saya, contoh saya, kalau jual produk ni, mekanik, saya boleh share berkenaan dengan apa itu garam buluh. Apa itu garam buluh? Sebab ramai yang tak faham garam buluh ni apa. Dia ingat garam kat dapur tu ke letak dalam buluh yang buat lemang tu. Bukan. Saya boleh share berkenaan dengan sweetality. Sweetality lah pemanis dalam kopi ni. Dia tak guna gula putih. Sweetality ni dia bagus untuk orang yang pengidap kecil manis. Dia sama level macam dia stevia, equal tu kan. Samalah untuk gula. Dia pemanis tapi bukan gula putih, sesuai untuk pengidap kecil manis. Saya boleh share berkenaan sweetality, share berkenaan dengan nak minum kopi sambil nak minum, nak jaga kesihatan supaya tak kena kecil manis. Share konten macam tu. Bukan setiap kali nak post tu, belilah kopi ni RM30 saja. Memang awak tak layan, awak tak nak tengok pun. Itu skor je laju kan. Tapi bila kita bagi konten, bila kita bagi cerita, bagi ilmu, dia akan baca. Kan? Oh ya ke? Okay, thank you. Terima kasih Datuk Ira tengok saya. Okey, itu saja berkenaan saya nak share malam ni berkenaan digital marketing. Okey. Apa dah? Okey, kepada siapa yang masuk live saya, terima kasih semua. Kak Ju, Datuk Ira, siapa lagi? Datuk Ira lah. Datuk Saizam. Saizam, siapa? Rohana, Mazna. Okey, terima kasih. Okey, sampai situ saja malam ni. Esok jumpa lagi. Saya biasa live pukul 10 malam. 10 malam di ABP saya, ABP Nur Hayati ataupun kat TJB. Okey. Jumpa lagi malam besok. Syukur alhamdulillah kepada semua yang support saya. Syukur alhamdulillah semua ya Allah. Okey, jumpa lagi malam besok. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Selamat malam Datuk Ira. Selamat malam Jun. Datuk Zam. Ibu. Itu jadi. Lapar. Hah? Lapar. Saya komen ni. Okey. Nazali pun tak tunjuk. Okey, dah 10.50 malam. Saya akhiri live saya ni. InsyaAllah jumpa lagi malam besok. Malam esok 29 kan? 29 bab apa 29 bab 9 jualan sebenar malam besok Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah.